Kista dermoid. Hello, nama saya Dr. Selva. Saya adalah seorang pakar obstetrik dan ginekologi atau pakar perbidanan dan sakit puan di Makuta Medical Center, Melaka. Bila saya memberitahu seorang pesakit bahawa kista di dalam ovari atau hindung telurnya mengandungi rambut, gigi, tulang, tisu otak dan sebagainya, pesakit saya sering nampak keliru. Soalan pertama yang sering ditanya adalah bagaimana rambut, tulang, gigi, tisu otak boleh masuk ke dalam kista ovari saya. Saya selalu menghadapi kesusahan untuk menerangkan bagaimana tisu ini boleh sampai ke dalam ovari. Di dalam video ini, saya akan memberi penerangan mengenai soalan-soalan yang sering ditanya oleh pesakit saya mengenai kista dermoid. Sila tonton video ini sampai akhir. Apakah kista dermoid? Umur berapa ia berlaku? Apakah simptom kista dermoid? Bagaimanakah ia didiagnosa? Bolehkah kista dermoid menjadi kanker? Bilakah pembedahan diperlukan? Bagaimanakah pembedahan dijalankan? Adakah ia akan berulang selepas pembedahan? Adakah ovari saya hancur selepas pembedahan kista? Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kista dermoid didiagnosa semasa kehamilan? Bagaimana kista dermoid boleh dielakkan supaya tidak berulang? Perlukah semua kista dermoid dikeluarkan? Apa perlu dilakukan sekiranya kista dermoid didiagnosa selepas menopause? Ada apa-apa makanan yang mencegah supaya kista dermoid tidak berulang? Apakah kista dermoid? Istilah perubatan untuk kista dermoid adalah teratoma. Kista dermoid boleh dijumpai di bahagian tubuh yang berlainan seperti mata, tulang belakang, otak dan lain-lain, tetapi tempat yang paling biasa adalah ovari. Ovari terdiri dari 3 struktur: epitelium, stroma dan sel germ. Epitelium adalah selaput ovari. Stroma adalah bahan di tengah dan di dalam ovari dan sel germ adalah sel yang menjadi telur. Apabila telur dan sperma bertemu, persenyawaan berlaku. Telur yang disenyawakan kemudian akan terbahagi kepada 2 sel dan kemudian 4 sel dan 8 sel dan kemudian blastocele yang akan menjadi embrio. Sel dalam embrio adalah sel totipotential. Sel-sel totipotential adalah sel yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tisu di dalam badan. Sekiranya sebahagian sel totipotential ini tertanam di ovari, sel-sel ini tidak aktif dan dormant untuk waktu yang lama. Kelak, ia akan berkembang. Walaupun ia tidak mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi janin penuh, sel-sel dan ada kemampuan untuk menjadi tisu seperti rambut, gigi, tisu otak dan sebagainya sehingga membentuk kista dermoid. Umur berapa ia berlaku? Kista dermoid biasanya dilihat pada umur antara 15 hingga 50 tahun. Kadang-kadang ia didiagnosa selepas menopause atau pada kanak-kanak perempuan yang berumur kurang dari 10 tahun. Apakah simptom kista dermoid? Sebilangan besar pesakit dengan kista dermoid tidak mengalami sebarang gejala. Kista didiagnos semasa pemeriksaan ultrasound rutin. Walau bagaimanapun, pada beberapa pesakit, diagnosa kista dermoid dibuat ketika pesakit hadir dengan sakit panggul. Terdapat beberapa sebab untuk kesakitan. Ini termasuk kilasan atau pemutaran kista, kista yang pecah, infeksi, barah atau kanker. Kilasan berlaku apabila kista berputar di ligamennya. Ini adalah satu kecemasan. Bekalan darah ke kista akan berkurangan apabila kilasan ovari berlaku. Sekiranya pembedahan ditangguhkan, kista boleh menjadi gangren dan mati dan ovari harus dikeluarkan. Tetapi jika pembedahan dijalankan dengan cepat, kilasan ovari dapat dipulihkan dan bekalan darah ke ovari akan pulih. Bila ini berlaku, hanya kista dikeluarkan dan ovari dapat diselamatkan. Dalam kes ini, ovari dengan kista dermoid berputar beberapa kali di keliling ligamennya. Ovari yang berputar itu dipusing balik ke situasi asalnya.
pengaliran darah ke ovari pulih dan ovari itu dapat diselamatkan. Kemudian hanya kista dermoid dibuang. Operasi ini dipanggil cystectomy. Dalam kes ini, ovari berputar beberapa kali. Pesakit ini datang ke hospital amat lewat. Selepas pemutaran itu diperbaiki, pengaliran darah masih tidak baik dan ovari itu sudah menjadi gangren. Ovari itu terpaksa dikeluarkan. Pembedahan ini dipanggil salpingo-oophorectomy. Kesakitan boleh disebabkan oleh pemecahan kista dermoid. Kandungan kista dermoid adalah toksik dan boleh menyebabkan kerengsangan di perut sehingga menyebabkan kesakitan. Pembedahan perlu dijalankan dengan segera. Perkara ini bukan sering berlaku. Kadang-kadang kesakitan disebabkan oleh infeksi di dalam kista. Pesakit mungkin ada demam. Pembedahan perlu dilakukan untuk mengeluarkan sebarang nanah yang ada di dalam kista dan kista perlu dikeluarkan. Jarang sekali kista dermoid mungkin menjadi kanker dengan kesakitan. Bagaimanakah kista dermoid didiagnosa? Kista dermoid biasanya didiagnosa semasa menjalankan ultrasound rutin. Kadang-kadang semasa menjalankan ultrasound, doktor mungkin tidak dapat lihat kista dermoid. Sebabnya ialah kadang-kadang kista dermoid tidak dapat dilihat dengan jelas semasa menjalankan ultrasound. Ini adalah contoh kista dermoid yang tidak dapat dilihat dengan jelas kerana kandungan di dalamnya adalah serupa dengan kandungan lain di pelvis. Apabila kista dermoid mempunyai cecair dan tisu padat seperti tulang atau gigi, ia dapat dilihat dengan jelas dengan ultrasound. Ultrasound ini menunjukkan bahawa kawasan putih adalah tulang dan kawasan hitam adalah cecair di dalam kista. Gambar ultrasound ini menunjukkan rambut yang dapat dilihat sebagai garis putih kecil yang tersebar di dalam kista. Sekiranya doktor tidak yakin dengan diagnosanya, X-ray atau CT scan akan dijalankan. Kista dermoid dilihat dengan jelas pada CT abdomen dan pelvis. Bolehkah kista dermoid menjadi kanker? Sebilangan besar kista dermoid adalah jinak, tetapi kadang-kadang kista yang kelihatan seperti kista dermoid mungkin merupakan kanker yang dipanggil immature teratoma atau teratoma yang belum matang. Perbezaan antara kista dermoid dan teratoma yang belum matang adalah bergantung kepada jenis sel-sel di dalam kista. Teratoma kanker ini biasanya dijumpai di kalangan wanita yang berumur kurang dari 20 tahun. Adalah sukar untuk membuat perbezaan yang pasti di antara kista dermoid dan teratoma yang belum matang dengan ujian darah, ultrasound dan CT scan. Diagnosa hanya dibuat selepas kista dikeluarkan dan dihantar untuk pemeriksaan patologi. Bilakah pembedahan diperlukan? Terdapat beberapa situasi di mana pembedahan disarankan. 1. Gejala seperti kesakitan dan simptom tekanan dari kista. 2. Kista lebih besar dari 5 cm. 3. Kista membesar dengan cepat. Pembedahan disarankan apabila pesakit merasa simptom. Bila pesakit mengalami kesakitan, pembedahan mesti dijalankan dengan segera secara kecemasan. Apabila kista menekan pundi kencing, pesakit mungkin merasai sering ingin membuang air kecil. Apabila kista menekan usus, dia mungkin mempunyai perasaan selalu ingin membuang air besar. Pembedahan juga disarankan jika kista adalah lebih dari 5 cm. Jika kista kurang dari 5 cm dan tidak menyebabkan apa-apa simptom, pesakit boleh memilih untuk menunggu dan melihat tanpa operasi. Dia perlu berjumpa dengan doktor dan menjalankan ultrasound setiap 6 bulan untuk melihat sama ada kista itu bertambah besar. Jika kista membesar dengan cepat, pembedahan perlu dijalankan. Bagaimana pembedahan dijalankan? Terdapat dua cara untuk melakukan pembedahan iaitu laparotomi, laparoskopi. Laparotomi dijalankan dengan satu luka yang besar di abdomen. Kista dermoid dikeluarkan melalui luka dan biasanya hanya kista dikeluarkan.
Ovari yang sihat ditinggalkan dalam pelvis. Pembedahan ini dikenali sebagai sistektomi. Kadangkala, terutama pada wanita yang lebih tua, seluruh ovari dikeluarkan dan pembedahan ini dikenali sebagai salpingo-oophorectomy. Pembedahan laparoskopi dijalankan dengan menggunakan 3 atau 4 syayatan yang kecil. Kista biasanya diletakkan di dalam beg dan sistektomi atau salpingo-oophorectomy dilakukan. Kandungan kista kemudian disedut dan kista atau ovari kemudian dikeluarkan dari syayatan 10 mm. Kadang-kadang pesakit ada kista di dalam kedua-dua ovari. Dalam keadaan ini, kista dikeluarkan di dalam 2 beg yang berlainan. Dengan secara ini, pemeriksaan histopatologi boleh dijalankan secara asingan pada kedua-dua kista tersebut. Adakah kista dermoid boleh berulang selepas pembedahan? Bila pembedahan dijalankan, hanya kista yang dilihat di dalam ovari dikeluarkan. Ada kemungkinan sel totipotential lain masih ada di dalam ovari. Sel-sel ini boleh tumbuh pada masa akan datang dan tumbuh untuk menjadi satu lagi kista dermoid. Oleh itu, ada kemungkinan kista dermoid boleh berulang selepas pembedahan. Oleh itu, selepas pembedahan, pesakit harus menjalankan ultrasound secara kerap untuk melihat adakah kista dermoid tumbuh balik di ovari yang sama atau ovari yang lain. Inilah sebabnya mengapa jika kista dermoid ditemui pada wanita lebih tua yang sudah ada anak yang mencukupi, pembedahan pembuangan ovari disarankan untuk memastikan bahawa tidak ada kista yang akan tumbuh lagi di ovari tersebut. Adakah ovari akan hancur semasa pembedahan kista? Apabila kista dijumpai di dalam ovari, sebahagian dari ovari sudah rosak. Lebih besar kista dermoid, lebih banyak tisu ovari akan rosak. Bila kista dikeluarkan dari ovari, sebahagian ovari yang rosak akan dikeluarkan. Apa yang tertinggal adalah hanya sebahagian dari ovari itu. Walau bagaimanapun, ovari yang ditinggalkan itu masih ada keupayaan untuk berfungsi dan ia boleh menghasilkan folikel supaya kehamilan boleh berlaku. Apabila kista dermoid terdapat di kedua-dua ovari, pembedahan mesti dilakukan dengan lebih berhati-hati kerana sebahagian daripada kedua-dua ovari sudah rosak dan perlu dibedah. Adalah penting untuk faham bahawa pemeriksaan ultrasound yang kerap perlu dijalankan selepas pembedahan supaya jika kista dermoid berulang sekali lagi, ia dapat dikesan dengan lebih awal. Dengan ini, kista yang tumbul sekali lagi itu dapat dibedah sebelum ia menjadi lebih besar dan menyebabkan kerosakan yang lebih kepada ovari. Apa yang perlu dilakukan jika kista dermoid didiagnosa semasa kehamilan? Kadangkala kista dermoid hanya didiagnosa semasa kehamilan. Apabila ini berlaku, keputusan perlu dilakukan sama ada operasi dijalankan semasa kehamilan atau menunggu sehingga selepas bersalin untuk melakukan pembedahan. Pembedahan elektif untuk membuang kista biasanya dilakukan pada sekitar 16 minggu atau 4 bulan kehamilan. Keputusan adalah untuk menjalankan pembedahan semasa kehamilan atau selepas bersalin ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan melakukan pembedahan semasa kehamilan adalah seorang tidak perlu bimbang bahawa kilasan kista dermoid akan berlaku semasa kehamilan. Ini akan menyebabkan pembedahan kecemasan semasa kehamilan. Menjalankan pembedahan kecemasan untuk kista ovari pada trimester kedua atau trimester ketiga kehamilan adalah sukar untuk dijalankan. Kekurangan melakukan pembedahan semasa kehamilan adalah terdapat risiko keguguran selepas pembedahan. Bagaimana kista dermoid boleh dielakkan supaya tidak berulang? Adalah mustahil untuk mencegah supaya kista dermoid tidak berulang. Satu-satu cara adalah untuk mengesannya dengan lebih awal dengan ultrasound rutin. Adakah semua kista dermoid perlu dibedah? Jika kista berukuran kurang dari 5 cm dijumpai pada wanita yang muda, pesakit boleh memilih untuk tidak melakukan pembedahan dan hanya menunggu dan melihat. Ultrasound perlu dijalankan dengan kerap dan jika kista tetap kecil dan tidak membesar, ia boleh dibiarkan. Apa yang perlu dilakukan sekiranya kista dermoid didiagnosa selepas menopause? Kadangkala kista dermoid didiagnosa hanya selepas menopause.
Apabila kista ovary didiagnos selepas menopause, ada kebimbangan bahawa kista itu adalah kanker. Adalah sukar untuk mengesahkan sama ada kista yang didiagnosa pada usia selepas menopause adalah jinak atau ganas. Oleh itu, jika tisu yang padat dilihat di dalam kista pada wanita pasca menopause, maka pembedahan biasanya disarankan untuk memastikan bahawa kista ovary bukan ganas. Ada apa-apa makanan yang mencegah supaya kista dermoid tidak berulang? Ramai pesakit ingin mengetahui makanan apa yang harus dimakan atau tidak boleh makan untuk mengelakkan munculnya kista dermoid. Saya tidak ada apa-apa nasihat mengenai perkara ini kerana saya tidak tahu apakah makanan yang boleh mencegah supaya kista dermoid tidak berulang selepas pembedahan. Saya harap anda menikmati video ini. Sila klik suka dan langgan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai kesihatan wanita. Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai kesihatan wanita di laman web saya www.melakafertility.com. Sampai kita jumpa lagi. Bye.